yang ke-13 kalam, sifatun ma'aniyun. Kemudian mulai daripada sifat yang ke-14, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kepada sifat 20, kaunuhu mutakalliman, dipanggil sifatun ma'nawiyatun. Yang mana sifatun nafsiyatun, salbiyatun, ma'aniyun, ma'nawiyah ni dibahagikan sifat 20 kepada 4 pembahagian ini sebenarnya untuk lebih kita memahami lagi hak berkaitan dengan sifat 20. Tetapi hak ni fardu kifayah lah, tapi untuk lebih memahami sifat wujud tu apa dia, sifat kidam sampai ke wahdaniyah, qudrah sampai ke kalam, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, dibahagi kepada nama-nama tu untuk lebih kita mengenali tiap-tiap satu sifat. Tetapi oleh kerana istilah ni, panggilan yang disepakati oleh ulama tauhid ni, jadi kod bahasa Arab. Jadi kita bukan koho nak kenal, koho jadi susah pula nak faham. Nafsiyah, salbiyah, ma'aniyun, ma'nawiyatun, susah pula kita nak faham. Ulama bahagi ni untuk kita koho lebih kenal hak sifat 20. Kita ngaji hak ni koho dok kenal pula jadinya. Jadi kenapa kok susah? Hak tu fardu kifayah. Kemudian dalam pati paridah ni, sifatun nafsiyatun, salbiyatun, ma'aniyun, ma'nawiyatun ni didatangkan huraian di muka surat 32 dan 33. Didatangkan. Apa dia sifatun nafsiyatun? Sifat yang dibangsakan kepada diri zat. Sifatun salbiyatun, sifat yang dibangsakan kepada ternafi. Ada terjemah dia. Sifatun ma'aniyun, ma'aniyun ni beberapa perkara maknan. Maknan ni satu perkara, satu sifat yang ada, yang maujud dipanggil yang ada. Yang mana jikalau Tuhan buka hijab, buka dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat juga melihat sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Sebab apa? Sebab 7 sifat ma'aniyun ni sifat yang bangsa ada. Ada pun sifat yang lain, ada sifat adamiyun, ada sifat haliyun, ada sifat amrun i'tibariyun. Patut ni itu secara mendalami. Adapun sifat yang ada hanyalah sifat kudrah sampai ke kalam, sifat ma'aniyun. Sifat-sifat yang lain, sifat yang bahasa kita reti faham gitu je. Macam sifat wujud, diri sifat wujud tu tidak ada. Diri sifat wujud tu tidak ada. Diri sifat wujud tu. Tapi nak kata tak ada, tak boleh juga. Nak kata ada, tak boleh juga. Lepas tu sifatun haliyun pada satu pandangan, makna sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada. Payah. Tapi nak ceritanya, diri sifat wujud tu tak ada. Mana nak tengok sifat wujud tak boleh tengok. Macam contoh kita zat ni, tubuh ni zat. Kita bersifat dengan wujud ada. Mana sifat wujud? Tunjuk di tubuh itu zat. Sifat ada mana? Sifat ada ni tak ada diri sifat tu. Tetapi setengah pandangan mengatakan selagi zat ada ni, tubuh ni ada, selagi itulah kita bersifat dengan sifat wujud. Tubuh ni hancur, maka hilanglah sifat wujud. Gitu je. Adapun diri sifat wujud ada ke tak? Tak ada. Tapi kita sebut kata ni, kita bersifat dengan sifat wujud. Sifat wujud kita tak ada. Pening pula. Saat ni kata bersifat dengan sifat wujud. Cokoh ada ni,
Tiba-tiba sifat wujud tak ada. Diri sifat wujud tak ada. Hak adanya zat. Hak adanya zat. Hak adanya ni warna. Dia panggil warna kat kulit ni. Dia panggil warna. Warna ni sifat yang ada. Ini dia panggil sifat ma'aniyah ni. Ni warna ni sifat ma'ani dia panggil. Sebab sifat ma'ani ni hak Tuhan hak qadim. Hak kita hak baru. Ni sifat ma'ani ni. Warna ni ada, warna ni ada. Ada. Zat ada, warna ada. Ni sifat ma'ani. Adapun diri sifat wujud tak ada. Tapi selagi zat ada, selagi itulah kita bersifat dengan sifat wujud. Butir diri sifat wujud ada ke tak? Tak ada. Sekata sudahlah. Tapi ni kalau sekali ni cerita hazat kita tak apalah. Kalau cerita hazat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wujud Allah tak ada. Siapa nak cerita tu kan? Orang pun riput jabat agama. Ada ustaz mengajar dia kata Tuhan tidak wujud. Tuhan tidak ada. Oh, Tuhan tidak wujud, Tuhan tidak ada tu komeni. Tuhan tidak wujud, Tuhan tidak ada. Tu komeni lah. Riput jabat agama panggil dia. Saya sebut bukan Tuhan tu tak ada. Sifat wujud tu tak ada. Tapi kena cermat lah. Kena cermat kata. Orang ripuk tu memanglah dia salah faham. Tapi mari mana salah faham dia tu? Ada ni. Sebab irengo ni memang serius ni. Mana dia faham Tuhan tak ada. Orang tu ngajar. Memang serius, memang kena ripuk. Yang kawan tu diri sifat wujud tu tak ada. Tuhan bersifat dengan sifat wujud, tapi diri sifat wujud tak ada. Nak gitu tu. Orang ni faham Tuhan tak ada. Dia cerita diri sifat wujud tu tak ada. Manakah sifat yang ada sungguh-sungguh? Ni kudrah. Kudrah sampai kalah sifat yang ada sungguh-sungguh. Kalau kita ke ni warna kulit ni. Ni sifat yang ada sungguh-sungguh ni. Ni warna kulit ni. Ada ni sifat ni. Kita tengok sifat ni kan. Ni sifat ma'ani dia panggil. Warna sifat ma'ani, sifat yang ada. Kalau kata bau tu sifat yang ada. Wangi, busuk tu sifat yang ada pada ni. Kemudian masing, mani, pedah, tu sifat yang ada. Ada. Panggil sifat yang ada tu. Mana-mana perkara yang dapat dengan panca indera kita dipanggil sifat yang ada. Kalau warna dapat dengan panca indera mata. Ni pendengaran ni benda yang ada ni. Pendengaran suara ni benda yang ada. Suara benda yang ada. Sebab itulah suara rakaman boleh takak. Sebab apa suara rakaman boleh takak? Sebab suara tu ada. Suara tu ada. Sebab tu rakaman boleh takak. Hak mana dapat dengan panca indera pendengaran, benda tu ada. Hak mana dapat dengan panca indera bau, itu benda yang ada. Hak mana dapat dengan panca indera rasa, tadilah mani, masing apa semua tu, itu benda yang ada. Hak mana dapat dengan panca indera sentuh. Panca indera sentuh. Kasar, licin, apa semua tu. Hak tu benda yang ada. Tu dia panggil ma'ani belaka tu. Ma'ani belaka, sifat ma'ani belaka tu. Itu semua perkara yang ada belaka. Hak mana dapat dengan panca indera kita yang 5. Ni kalau hak ma'ani, hak makhluk lah. Tu dipanggil satu perkara yang ada. Dia nak cerita hak tu je sebenarnya. Maknanya kalau macam sifat qidam, baqa, tu kita reti saja, tidak ada permulaan, namanya bersifat dengan qidam. Tidak ada kesudahan, kita faham maknanya bersifat dengan baqa. Adapun diri sifat qidam baqa tak ada, diri sifat tu. Tapi oleh apabila zat tu tidak ada permulaan, bersifat dengan sifat qidam. Zat tu tidak ada kesudahan, bersifat dengan baqa. Diri sifat qidam baqa tak ada. Diri sifat tu.
Tuhan bersifat kidam baka. Sebab zat Tuhan tidak ada permulaan. Zat Tuhan bersifat dengan kidam. Zat Tuhan tidak ada kesudahan. Jadi zat Tuhan bersifat dengan baka. Diri sifat kidam baka tak ada. Dia gitu je. Cuma dia panggil sifatun salbiyatun. Dengan mana apa? Sifat yang mana kita nak reti sifat ni terjemah dengan tidak. Tak ada. Tak ada permulaan. Tak ada kesudahan. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak berhajat ke tempat dan juga penjadi. Tidak berbilang. Ni semua ni tak ada belakang dia. Kalau macam salbiyah kita ni kau, contohnya bujang. Tidak ada tok lelaki, dia panggil bujang. Ada tak sifat bujang? Cuba tunjuk kat mana duduk sifat bujang. Atas hidung, atas dahi. Cuba tunjuk kat mana sifat bujang duduk. Sifat bujang tak ada. Tapi reti dia tak ada tok lelaki, bujang. Tu je. Ada ni. Mandul. Sifat mandul. Ada tak sifat mandul? Ada sifat mandul? Duduk kat mana sifat mandul? Tak ada sifat mandul. Cuma kita reti tak boleh beranak, mandul lah. Tak boleh beranak, apa panggil mandul? Tak boleh anak lah mana? Tak boleh anak. Mandu. Sifat mandu ada ke tak? Ada. Dia panggil sifat salbiyah. Nak reti sifat mandu, kita kena terjemah dengan tak ada. Tak ada anak. Miskin. Ada sifat miskin? Tidak ada. Cuma reti dia tidak ada harta, miskin. Itu sifat salbiyah. Tapi kita payah nak sebut lah. Kata bujang, sifat bujang tak ada. Kan dia tu bujang kan? Ya, dia bujang. Tapi sifat bujang tu tak ada. Tuang bujang tu ada. Tuang dia tu, zat dia tu adalah tuang bujang tu. Sifat bujang yang dia dituang tu ada ke tak? Apa tak adanya? Kau tak ada, orang panggil dia bujang pula. Dia payah kan? Dia payah kat tu. Sebab itulah, kalaulah sifat ma'ani, kita akan tanya ada ke tak ada. Contoh kalau sifat ma'ani, hayah, ada ke tak ada lagi nyawa dia tu? Contohnya tanya ada ke tak ada. Dia tu tenaga dia ada tak learning? Tak ada tenaga langsung, dia terlantar. Apa anda ni? Dia sekarang ni mata dia, ni sifat penglihatan dia ada ke tak ada lagi? Tak ada dah sifat penglihatan dia, buta dah learning. Sifat pendengaran ada ke tak? Sifat pendengaran pun tak ada dah. Dia cakap apa-apa kena tepik, kena kuat boleh dengar. Sebab apa? Sebab sifat pendengaran dia tak ada. Ada dengan tak ada. Ada pun kalau kita nak tanya bab bujang, kita tanya orang ni. Kita tanya, bujang, ada tak bujang? Kita tanya gitu. Tak, kita tanya, sungguh ke dia bujang? Apa dia? Dia hak benda tak ada, kita tak tanya ada ke tak ada. Sungguh ke tak? Sungguh ke tak dia bujang? Kan dia tanya, ada ke tak dia bujang? Pening orang. Apa kita tanya, sungguh ke tak dia bujang? Sebab nak kata ada tak ada, tak boleh bujang benda tak ada. Benda yang kita reti gitu je. Maka kita tanya dengan sungguh ke tak dia ni bujang? Sungguh ke tak dia mandu? Dah dia kahwin lama dah. Lepas tu tak boleh anak. Kita pun tanya, sungguh ke? Sungguh ke tak dia mandu? Kita tak tanya pula ada ke tak ada dia mandu? Kita tanya kita. Tanya sungguh ke tak? Sebab kita tanya sungguh ke tak? Kita tak tanya ada ke tak ada. Sebab benda sifat tu bukan benda ada. Sungguh ke tak dia miskin learning? Dulu tak miskin. Sekarang ni punya khabar berita dia miskin. Sungguh ke tak dia miskin? Sungguh dia miskin. Ataupun tak. Ada miskin-miskin tak okey macam dulu tak miskin. Ataupun jawab sungguh dia miskin. Kita tak kata ada miskin, tak ada miskin. Kita tak kata, sebab itu memang benda yang tak ada. Kita hanya sebut sungguh ataupun tak. Kita tak kata ada dengan tak ada. Ada pun kudrah,
ada ke dak? Tak ada dah, dia tak ada reng dah, dia tak ada tenaga dah. Semuanya orang lain buat belaka dah. Tak ada dah. Hak nama keni handalan gagah, tak ada belaka dah Reng pun tak ada dah, penglihatan pun tak ada dah, pendengaran pun tak ada dah. Kita jawab ada dan tak ada. Ada pun hak sifat hak bukan ada, kita sebutnya sungguh dengan dak. Ini jadi macam bahasa pula jadi dah. Bahasa. Cukup ada tu hak tu kifayah. Banyak-banyak kan. Pening kok lain pula. Balik pening. Tak faham semacam. Ustaz kata sifat bujang tak ada. Sifat mandu tak ada. Sifat miskin tak ada. Kita tunjuk tu orang bujang, tu zat tubuh dia. Tanya sifat, ada ke tak sifat? Ada, cuma reti saja. Kita panggil salbiyah. Ada. Hak makni sifat yang ada. Jikalau Tuhan buka hijab, selain daripada dapat melihat zat Allah, dapat juga melihat sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Kemudian diterjemahkan kudrah dengan kuasa atau pengkuasa Allah. Ni cerita dah minggu lepas. Tu. Dalam kitab-kitab lama dan kitab Faridah sendiri, ni Pati Faridah. Dalam kitab Faridah sendiri pun terjemah dengan berkuasa. Kudrah artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Sama artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata-kata. Kalau kira sebenar-benar apa yang diterjemahkan itu bukan sifat, itu ta'alluq kepada sifat, fungsi kepada sifat. Tapi walaupun kitab-kitab lama terjemah dengan berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, contohnya, tapi maksudnya pergi kepada sifat, sebab kita duk bicara sifat 20. Ni sifat lah. Tapi diterjemah dengan berkuasa, berkehendak, mengetahui. Kemudian dimulai oleh pada Baqarah, dia hak sifat bubuh depan. Berkuasa, berkehendak, pengetahuan. Allah yang bersifat dengan berkuasa, berkuasa mengada dan meniada. Allah yang bersifat dengan berkehendak, Allah berkehendak menentukan segala-gala perkara mungkinat. Jadi berkuasa sifat, berkuasa mengada meniada, ta'alluq sifat, fungsi sifat. Berkehendak sifat iradah. Fungsi sifat iradah berkehendak menetapkan, menentukan segala-gala perkara mungkinat. Allah yang bersifat dengan pendengar, Allah mendengar akan sekian benda yang ada. Apa dengar? Sifat mendengar, ta'alluq dia, fungsi dia. Allah yang bersifat dengan pelihat, Allah melihat akan benda-benda yang ada. Jadi pelihat sifat, melihat ta'alluq bagi sifat. Ta'alluq ni kita kata gak tagang dia, hijaan dia, fungsi dia. Sebab sifat ma'ani yang 7, kecuali hayah, semuanya ada ta'alluq, ada fungsi. Hayah tidak ada fungsi. Menghidupkan makhluk, itu ta'alluq kudrah. Ada pun wujud kidam bakar, atau memang tak ada ta'alluq lah tu. Sifat ada, apa fungsi dia? Mengadakan makhluk, tu fungsi sifat kudrah. Kidam bakar ada ta'alluq? Tak ada. Tuhan bersifat dengan tidak ada permulaan. Apakah fungsi sifat tidak ada permulaan? Tidak ada. Allah tidak ada kesudahan. Bakar, apa fungsi tidak ada kesudahan? Tidak ada. Ada ta'alluq adalah sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam, kecuali sifat hayah. Jadi 6 sifat yang ada ta'alluq. Jadi 1 sifat, 1 ta'alluq. Jadi sifat diterjemah dengan berkuasa, ta'alluq berkuasa mengada dan meniada. Itu ta'alluq. Tapi dalam kitab-kitab lama, kudrah artinya berkuasa. Jadi berkuasa sebenarnya bukan, kalau ikut pahaman lah, bukan sifat jadi ta'alluq, tapi maksud tuan kita sifat juga.
Erti kudrah berkuasa, iaitu berkuasa sifat yang sedia kala. Sifat walaupun terjemah dengan berkuasa. Tapi pada ai nak beza. Sifat abu apa ni, abu apa kuasa. Tapi kalau kok bahasa Melayu standard kita, banyak kelas dah tanya orang sekolah pandai-pandai ni nak beza. Kita faham boleh beza kan antara sifat sama dengan mendengar, sifat basar dengan melihat, sifat kalam dengan berkata-kata. Kita sama bahasa kalam ada sama-sama, walaupun tengah malam kita tidur pun sama bahasa kalam ada di kita. Ke orang tidur jadi pekak, orang tidur jadi buta, orang tidur jadi bisu, ke kan? Dah sifat sama bahasa kalam di orang tidur tetap ada. Tapi takluk dia ke tak fungsi dia? Tak lah. Baik tidur dah, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak berkata-kata. Mereka ngigar je. Ngigar tu berkata-kata lah. Sebab apa ngigar boleh? Sebab apa boleh berkata-kata masa ngigar? Sebab sifat kalam ada. Cuma tidur tak guna. Tapi apabila ngigar guna tu. Guna tau. Guna kan? Tapi cuma nak ceritanya, masa kita tidur, ada tak sifat sama bahasa kalam di kita? Ada. Takluk dia fungsi dia. Fungsi dia tak ada. Kita tidur dah. Ni nak beza antara sifat dengan takluk. Jadi kita nak berhubungan dengan kalau macam kita. Sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat apa? Kalau kita nak sebut sifat tu apa dia? Hak masa tidur sifat tu ada, tapi takluk fungsi sifat guna dak lah buat tidur. Tapi sifat tu masih ada. Panggil apa? Sifat pendengaran, sifat penglihatan. Lepas tu sifat kalam, nak kata orang dekat Melayu. Sifat apa panggil? Sifat kata-kata. Dah kena sifat kata-kata. Dia sifat apa? Atau dibubuh pendengar, pelihat, perkata. Itu sifat. Ni apa ni? Faham tak? Minggu lepas habis dah serang apa ni. Mengenai ulang je lah. Oleh kerana kita ni wari. Kalau kita tak wari, saya tak pernah cerita pun. Kudrah artinya berkuasa. Saya dah urang panjang pakai berkuasa. Kudrah iradah artinya berkehendak. Pakai ikut kitab dia lah. Ilmu artinya mengetahui. Tak apa kan? Sebab dia pergi pada sifat juga. Walaupun terjemahan tu nak jadi kesamaran dengan takluk sifat. Gitu je. Dan kitab Fatih Faridah ni dia wari dua. Kuasa atau pengkuasa. Muka surat sebelah tu iradah, kehendak atau pengkehendak. Kemudian muka surat 26 ilmu, mengetahui atau pengetahuan Allah. Muka surat 28 sama. Artinya mendengar atau pendengar Allah. Dia ada dua belakang basar melihat atau penlihat Allah. Kalam berkata-kata atau perkata Allah. Dia ada gitu. Dia ada dua. Satu terjemahan orang lama, satu terjemahan ni hak pada Al-Baqarah. Bukan baru pun 100 tahun lebih dah juga. Tapi hak paling baru lah. Hak baru benar. Sifat nak terjemah apa? Hak baru benar pula. Kalau kata tak faham, perkuasa, perkehendak, pengetahuan tak faham, dan nak buat mana ke apa? Nak jemuh ke mana? Hak sifat. Hak berkuasa mengada atau sahadah takluk dia. Berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, itu tetap dah takluk dia. Hak sifat nak buat makna ke apa? Ni orang kita pula. Hak bahasa Melayu terkini, Melayu Malaysia. Nak buat apa dia? Hak sifat tu nak buat apa dia? Akhirnya kena pakai hak pada Al-Baqarah juga walaupun 100 tahun lebih. Dah lah pada Al-Baqarah ni 100 tahun lebih. Melayu pula bukan Melayu Malaysia. Melayu Fotoni. Melayu Fotoni pula bukan duduk di Fotoni, duduk Mekah. Kalau kira.
Kalau kira dengan Melayu kita, tak lah. Kalau Melayu Malaysia pun kalau 100 tahun dulu, dengan Melayu sekarang pun, tak sama dah. Tak sama dah. Bahasa Melayu lama, bahasa Melayu klasik apa tu, dengan bahasa Melayu sekarang 100 tahun kemudian, tak sama dah. Tu Melayu Malaysia. Ni Melayu Fotoni duduk Mekah pula. Apa tu kata, dah kita nak bermakna apa? Hak sifat kudrah, nak terjemah kat mana? Sifat iradah, nak terjemah kat mana? Tapi faham tak? Apa tujuan pada Bakurah bubuh pe? Faham tak? Nak cerita sifat. Kemudian lepas cerita sifat, apakah ta'aluk sifat? Boleh sifat ta'aluk sifat. Nak cerita bab ta'aluk sifat. Iaitu sifat kudrah. Senang gitulah. Iaitu sifat kudrah ataupun sifat perkuasa. Sifat, tengok sifat. Kalau terjemah kuasa pun iaitu sifat juga, walaupun terjemah kuasa pun tak lari. Bagi kita bicara sifat 20. Iaitu kudrah, sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Sifatun qadimatun qaimatun. Sifat yang sedia. Qadimah, sifat yang sedia, dengan bahawa tidak ada permulaan bagi sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Tuhan qadim belaka. Tak ada sifat baru. Adapun kita dah zat pun baharu, tubuh pun baharu, sifat sama telah lah baharu. Kan gitu. Apabila zat kita ni baharu, sifat yang diri kita takkan nak qadim pula. Bunga zat ni baharu. Zat Allah qadim. Sifat Allah qadim. Sebab itulah apabila sebut qadim, dua, zat dan sifat Allah. Apakah perkara yang qadim? Apakah perkara yang ada sedia kala? Apakah perkara yang ada tidak ada permulaan? Dua, zat Allah dan sifat Allah. Jadi sifat kudrah Allah, sifat yang sedia, sifat yang qadimah. Kemudian adanya pada zat Allah. Dia kata ada, qaimatun, berdiri, yakni ada di zat Allah. Jadi kudrah, sifat yang sedia kala, kemudian ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ada. Adapun wujud, tidak kata ada di zat Allah. Qidam, dia tak kata ada di zat Allah. Sebab itu sungguh jua, bukan ada. Adanya kudrah sampai ke kalam, ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila sifat Allah ni sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, maka tiap-tiap yang sedia kala, tiap-tiap yang tidak ada permulaan bagi adanya, pastilah tidak ada kesudahan. Tak ada ni. Dah permulaan tidak ada, nak timbul kesudahan macam mana? Jadi sifat kudrah Allah sedia, dengan bahawa ada sifat kudrah Allah sedia kala, tidak ada permulaan bagi ada kudrah Allah. Apabila kudrah Allah tidak ada permulaan bagi adanya, pastilah tidak ada kesudahan. Ni dia kaedah qat'iyah ni maktuh ni. Hak mana ada permulaan, mesti ada kesudahan. Ni macam kita, ada permulaan, adalah suk dia, adalah akhir dia, adalah kesudahan dia. Sebab kita ada permulaan. Tu syurga neraka tu ada permulaan juga. Tak ada kesudahan. Arash ada permulaan juga, tak ada kesudahan. Qalam, kursi pun ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Macam mana pula syurga neraka? Contohnya di antara 10 perkara yang kekal, yang tidak ada kesudahan. Bukan sifat syurga neraka itu kekal, Allah yang buat kekal, bukan sifat dia kekal. Macam mana syurga neraka nak bersifat dengan kekal? Sebab syurga neraka asal tak ada, timbul ada pun Tuhan buat. Jadi hak asal tak ada ni, timbul ada pun Tuhan buat, akan ada kesudahan. Tapi Tuhan buat,
tak ada kesudahan. Bukan sifat dia tak ada kesudahan, cuma Tuhan kekalkan. Ada ni. Harus tak syurga neraka binasa? Harus pada akal. Harus. Disebab akal boleh jadi. Tapi nisbah syarak wajib kekal. Sebab apa nisbah syarak wajib kekal? Dah Tuhan royak dah kan, khalidina fiha, ahli syurga kekal dalam syurga. Ahli syurga kekal, syurga pun kekal lah juga. Tahu kan, ahli syurga kekal di dalam syurga, tapi syurganya tak kekal binasa. Lepas tu ahli syurga kekal duduk dalam syurga, tapi syurganya tidak kekal. Hidup mana pula? Jadi dah Quran royak gitu, maka kekal syurga wajib pada syarak. Apa makna wajib pada syarak? Wajib berpandukan kepada Quran royak. Ni sebuah akal. Dah barang yang ada permulaan, boleh terimalah kesudahan. Harus pada akal. Syurga neraka binasa, tapi nisbah syarak wajib pada syarak, ataupun dipanggil wajib akal aridi. Dari segi akal pun wajib juga. Bila tilik kepada Quran royak, bila tilik pada Quran beritahu kekal, akal tak terima nak kata tak kekal. Sebab Quran royak, akal tak terima menyalahi. Akal boleh terima tak? Kalau Quran royak kekal, hakiki sebenar sampai masa tak kekal. Jadi Quran ni tak betul, bohong jadi Quran ni. Akal boleh terima ke tak? Akal tak boleh terima. Maka kekal syurga neraka dipanggil wajib akal aridi. Bukan asal. Asal harus. Tapi cuma nak ceritanya, hak ada permulaan, memang ada kesudahan, melainkan dikekalkan oleh Allah. Ada pun yang sedia kala, yang ada tidak ada permulaan, pastilah kekal, tidak ada kesudahan. Jadi sifat Allah sedia kala serta kekal. Tapi kenapa dah oyak kekal? Tak payah oyak dah kekal. Tak ada ni. Tak payah royak dah. Sifat kudrah Allah ni kekal, tak payah royak dah. Cukup kata sifat kudrah Allah ni sedia. Apa makna sedia? Ada sifat kudrah, tidak ada permulaan. Faham lalu dah. Bila tidak ada permulaan, pastilah tidak ada kesudahan, kekal. Kemudian ada kudrah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita bab sifat. Lagi kepada ta'alluq sifat yang dengan dia, dengan kudrah, yang dengan dia dengan kudrah dapat mengada tiap-tiap mungkin, dapat mengada tiap-tiap mungkin dan mentakdir akan dia. Dapat ni boleh mengada tiap-tiap mungkin dan mentakdir akan dia, akan tiap-tiap mungkin. Dapat mengada. Hak mengada sungguh, mentakdir sungguh, hak tu membetuli kehendaknya. Membetuli kehendak. Kalau kehendak iradah netak kata ada, maka Allah Ta'ala pun mengada. Kalau iradah netak tak ada, Allah yang bersifat kudrah mentakdirkan. Tapi nisbah kudrah Allah boleh belaka. Boleh mengada, boleh meniada. Boleh. Ada boleh ni. Hak mengada sungguh itu muafakat dengan kehendak iradat lah pulaknya. Hak boleh belaka. Macam kita boleh buat belaka, dah kita ada tenaga kan, boleh buat belaka. Tapi apa yang kita buat, apa yang kita pilih. Faham tak ni? Faham tak ni? Kita ni ada kudrah. Kita boleh tak nak buat apa-apa? Boleh. Tapi buat sungguh ikut kehendak kita lah. Bukan ikut kehendak kita. Ikut kehendak kita. Nak buat gapo-gapo ikut kehendak kita. Tak mau buat gapo-gapo, nak tidur je. Kehendak kita. Tapi boleh tak kita nak buat? Mengada-meniada boleh tak? Ini hak majazi je ni letak kita ni. Hakiki tak ada gapo kita. Cuma nak bagi faham. Dapat boleh mengada sungguh, meniada sungguh, muafakat iradat, muafakat kehendak Allah. Tapi hak boleh belaka. Ada ni kita boleh belaka. Kita nak buat apa dengan tenaga dia, boleh. Tapi buat
mengikut iradah kita. Apa yang kita kehendak, apa yang kita pilih, apa yang kita kenal. Tu kita buat. Tapi nisbah boleh buat. Boleh buat belaka. Tu dia panggil. Kalau sini panggil suluhi ni. Dia panggil suluhi kodim ni. Depan dia akan cerita pula tu. Suluhi kodim, tanjizi hadis, ta'luq qabdah. Biasa dah ngaji kan? Biasa tak? Suluhi kodim, tanjizi hadis, ada tanjizi kodim, ada ta'luq qabdah. Dia buat kok bahasa Arab, kena tukar kok bahasa orang putih, bawang kita pandai. Bahasa putih kita pandai lah. Sekolah daripada kalau rendah belajar orang putih, tahu? Daripada kalau rendah belajar orang putih, siapa ketua? Tapi tak pandai cakap orang putih dah. Tengok anak Mak Saleh tu kecek-kecek pandai dah cakap, dah sekolah pun lagi. Anak orang putih tu kan, cek-cek pandai dah cakap orang putih. Kita sekolah dah macam satu siapa ke tua tak boleh cakap orang putih macam. Hak tu suluhi kodim, tanjizi hadis, tanjizi koding. Tapi kudrah tak ada lah tanjizi kodingnya. Hak tu pun istilah ilmu tu nak kena reti jugalah kalau boleh, walaupun fardu kifayah. Ayat awal fardu kifayah. Tapi kalau ayat fardu kifayah ni jadi dia ingat malu kena ayat fardu ain. Hari ni fardu ain ni dak lepas suluhi kodim tanjizi hadis tak balik hari ni. Abang ngaji sungguh sikit tau. Ayat fardu ain dulu. Habis teruk nyanda fardu kifayah, ngamuk orang berkali. Saat ni royak fardu ain lelah kita mikir. Lepas habis lelah royak fardu kifayah pula. Royak fardu kifayah awal jadi tak sungguh. Royak fardu ain baru sungguh. Dia dalam bab ilmu mana pun samalah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf secara umum lah. Secara umum ni hak payah-payah tu fardu kifayah tu cara umum ada juga. Fardu ain hak payah ada juga. Ada fardu ain hak payah tu ada. Tapi kalau kita nak sebut secara umum dalam ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, hak payah-payah tu ghaliknya bukan hak fardu ain. Ghaliknya. Sebab apa? Agama ad-din yusrun. Agama mudah. Agama mudah. Ada ni. Sama ada ilmu, sama ada amal, mudah je. Sembahyang waktu, mudah je. Puasa Ramadan, mudah je. Setakat pergi Mekah sekali semua hidup, mudah je tu. Setakat zakat 2.5%, tu mudah sangat. Tu tak berasa apa dia hak payahnya, hak sunat banyak selalulah. Hak sunat banyak. Sunnah banyak. Hak banyak itulah, hak payah itulah. Itu bukan hak fardu ain, sama je ilmu dengan amal. Jadi hak pecahan-pecahan dalam kaedah sifat 20 ni, hak tu hak fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau kita faham molek baru kita kemas. Macam contohnya Allah Ta'ala qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Allah qadim, zat Allah qadim. Sifat Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Allah yang bersifat kudrah mengada, menjadikan, buat. Bila Allah buat? Qadim ke Allah buat? Sekarang zat Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Allah yang berkudrah, fungsi kudrah adalah mengada. Buatlah, kita kata buat. Kerjakan. Bila Allah buat? Bila Allah kerjakan? Qadim juga. Dia mengada dengan qadim ni boleh join tak? Mengada dengan qadim boleh join tak? Boleh jumpa tak antara mengada dengan qadim? Tak jumpa. Sebab mengada mesti perkara baharu, asal tak ada. Qadim mesti bukan benda yang diadakan. Ada ni. Mengada mesti daripada benda tak ada. Jadi hak qadimnya tak ada, hak mengadanya baru. Kemudian pula kalau perkara tu qadim, adanya sedia kala, jenis diadakan. Tidak diadakan. Jadi mengada dengan qadim ni memang tak jumpa.
maka timbulnya mengada Allah adalah baharu. Takluk dia tu baharu, mengada tu baharu. Ini dia panggil tanjizi hadis. Tanjizi hadis bagi kudrah ni. Tanjizi hadis bagi tanjizi makna apa? Meluluskan dengan makna mengada hadis baharu. Ini dia panggil qada qadar ni. Mengada ni hak baharu ni tanjizi hadis. Kalau jalanan Imam Asy'ari, ini qadar. Kalau jalanan Imam Maturidi, ni qada. Qada ni mengada. Kudrah mengada. Dia panggil takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis kita bicara hak rukun iman kenalnya. Cuma nama dia apa? Kalau Asy'ari kata qadar. Hak iradah nu qada. Hak mengada ni qadar. Maturidi hak netak nu qadar. Hak mengada sekarang ni qada. Itu tukarnya. Tapi Tuhan mengada ni baharu, dia panggil tanjizi hadis. Tuhan mengada baharu. Kudrah Tuhan sedia kala. Bilakah kudrah Tuhan boleh mengada? Boleh. Bila boleh mengada? Boleh. Mengada sungguh baharu. Boleh mengada bila? Sedia kala. Tu suluhi kodeng. Payah. Mudah je, tapi pergi kau arak tu kau payah lalu jadi. Kita sekolah arak langsung ke? Sekolah khariah ke? Sekolah arak ladang ke? Dah. Orang ke payung ni mana? Kalau arak khariah dia guling ke dah? Dia guling. Dah sekolah dia guling. Ni ambil sekolah orang putih pun. Tu payah nak ngaji ke dia. Dia ambil sekolah orang putih. Sekarang Allah mengadanya baru. Tapi kudrah Allah yang qadim ni bilakah boleh mengada? Boleh tu sedia kala lah. Boleh. Sedia kala boleh. Suluhi qadim. Kudrah Allah yang qadim ni boleh patut padang mengada sedia kala, tapi mengada sungguh adalah baharu. Itu je lah. Kalau suluhi qadim. Suluhi ni boleh je. Mengada sungguh baharu. Boleh. Ginilah. Makna kita katalah orang lelaki ke orang puan ke, kalaulah orang tu ajnabi, dia boleh kahwin belaka. Mana-mana tu pun dia boleh kahwin. Contohnya orang puan, mana-mana orang lelaki pun dia boleh kahwin. Janji ajnabi. Boleh. Hak berkahwin sungguh seorang je. Hak tanjizinya seorang je. Hak suluhi hak boleh. Orang puan nak berkahwin, hak boleh hak suluhi ni. Boleh belaka. Asalkan ajnabi sudah mahram tak boleh lah, asal ajnabi. Boleh belaka. Tapi suluhi tanjizi berkahwin sungguh seorang. Hak boleh semua orang boleh belaka, boleh kahwin belaka. Hak buat sungguh seorang. Hak kudrah ni boleh buat belaka. Hak buat sungguh muafakat dengan iradah. Iradah kehendak macam mana? Iradah kehendak begitulah Allah Taala buat. Hak nisbah boleh, Tuhan boleh buat belaka. Macam kita ni, Tuhan boleh buat belaka. Tuhan nak buat kita lelaki boleh, puan boleh belaka. Tapi bila iradah menentukan kita lelaki, Tuhan buat lelaki. Bila iradah tentukan kita puan, Tuhan buat puan. Tapi nisbah boleh belaka. Mereka Tuhan kuasa. Mana ni? Hak nisbah boleh tu, Tuhan boleh belaka nak buat gapa-gapa pun. Tapi nisbah buat sungguh tanjizi hadis mengadakan yang baharu tu, itu muafakat dengan kehendak iradah. Atau membetuli kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dengan dia dengan sifat kudrah dapat boleh mengada. Tiap-tiap mungkin boleh buat belaka dan mun tak ada akan tiada mungkin. Membetuli kehendaknya. Dia tiap-tiap mungkin. Mim kaf nun. Mumkinun mumkinat. Dia mumkinun mumkinat ni perkara yang jaiz tu lah, jaizat, perkara yang harus ada, harus tiada tu. Ada ni.
Dia mumkinun ni mastawa alaihi wujud wal adam. Benda yang bersamaan antara ada dengan tak ada. Ada boleh terima, tak ada boleh terima. Apa dia? Perkara yang harus Kan kita ada 3 kan. Ada perkara yang wajib ada. Ada perkara yang mustahil nak ada. Ada perkara yang harus nak ada. Hak wajib ada 2. Zat Allah dan sifat Allah. Tu wajib ada. Hak mustahil. Hak mustahil. Anak Allah mustahil. Isteri Allah mustahil. Tuhan yang kedua mustahil. Lain daripada wajib mustahil, harus belaka. Kenapa dia harus? Ni semua ni. Ni semua ni benda harus ada belaka ni. Ada kita benda harus, gerak kita benda harus, diam kita benda harus, lapar kita benda harus, kenyang kita benda harus. Segala-gala berlaku ni benda harus belaka ni. Apa berlaku ni? Selain daripada hak wajib ada zat Allah dan sifat Allah, selain daripada hak mustahil tu, anak dan isteri Allah contohnya, semuanya dipanggil mumkinun belaka. Apa mumkinun? Ada Tuhan buat sekarang. Apa yang Tuhan buat? Duduk kita dia panggil mumkinun, bangun kita dia panggil mumkinun, gerak diam kita dia panggil mumkinun, nampak, dengar, hidup apa semua mumkinun belaka. Ni Tuhan buat belaka ni. Ini kudrah ni. Ni nak cerita buat kudrah. Gitu je. Tapi bila sebut kata mumkinun, kita pun jadi mumkinun gapo pula? Mumkinun ni selain daripada perkara yang wajib ada, selain daripada perkara yang mustahil nak ada. Yang wajib ada Allah dan sifat Allah. Yang mustahil ada anak dan isteri Allah. Hak wajib atau mustahil tak kait dengan kudrah. Hak wajib, hak mustahil tak kait dengan kudrah. Kudrah hanya berkait kepada mumkinun, benda yang harus ada, harus tiada. Jadi kalau orang tanya Allah kuasa segala-gala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Allah Taala atas tiap sesuatu mengetahui. Dia tiap-tiap sesuatu yang Allah amat kuasa, tiap-tiap sesuatu yang Allah mengetahui tak sama sesuatu tu. Hak Tuhan tahu belaka. Hak wajib Tuhan tahu. Hak wajib Tuhan tahu. Mana hak wajib? Zat Allah. Tuhan tahu tak berkaitan dengan zat Tuhan? Tahu tak? Tahu. Hak wajib mana hak wajib? Sifat Tuhan hak wajib. Tuhan tahu tak sifat Tuhan? Tuhan tahu. Hak mustahil. Hak mustahil. Tuhan tahu tak mustahil? Tahu. Apa dia mustahil? Anak Allah mustahil. Isteri Allah mustahil. Tuhan tahu tak? Tahu lah. Tahu macam mana benda mustahil? Benda mustahil ni benda hak tak ada. Tuhan tahu kok tak ada lah. Tuhan tahu anak Tuhan tak ada. Tuhan tahu isteri Tuhan tak ada. Tahu tu. Ke hak ada je tahu? Hak tak ada tak tahu? Kita ada anak, tahu tak kita ada anak? Tahu. Kita tak ada anak, tahu tak kita tak ada anak? Tahu. Ke tak tahu? Anak tak ada. Dia tak tahu yang anak tak ada anak. Dia pergi apa bandar tu, dia pergi beli pakaian raya untuk anak. Apa dia mau apa beli pakaian anak Anak tak ada kan? Allah, anak tak ada. Saya tak tahu anak tak ada. Ada. Tahulah. Tak ada pun tahu juga. Tahu kok tak ada lah. Faham tak ni? Orang hak ada bini dia tahu. Hak tak ada bini dia tahu. Kita tahu tak ada bini. Tahulah. Hak ada bini, hak ada dia tahu kok ada. Hak tak ada bini, hak tak ada dia tahu kok tak ada. Jadi hak wajib ada, Allah tahu, Allah Taala tahu. Hak mustahil nak ada, Allah Taala tahu. Tahu kok tak ada sebab benda tu mustahil. Jadi tahu Allah meliputi hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu, hak harus ni Tuhan tahu. Hak kata Tuhan tahu sekalian perkara, tahu sekalian sungguh. Tapi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Sesuatu mana? Bukan sesuatu semua. Mungkinung je, harus je. Hak wajib tak kait dengan kekuasaan Allah. Hak wajib kait dengan kekuasaan Allah. Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan Allah. Gitu. Tak ada kena dengan kudrah. Kemudian hak mustahil tak ada kena juga.
Mustahil kan benda tak ada. Sekarang ni anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada kaitan dengan kudrah. Ke kudrah yang mentakdakan. Anak Allah memang tak ada, isteri Allah memang tak ada. Kalau kudrah mentakdakan benda tak ada, dipanggil apa? Tahsilul hasil. Masih dengar tak? Tahsilul hasil. Mengadakan benda kata kak benda tu tak ada, kita tak ada kan pula. Ada kerja gitu. Sani kita pergi buang sampah. Dah sampah ada ke tak? Sampah tak ada, pergi buang je sampah. Tu pening tu. Pening tak kan sahur tu. Jadi sampah tak ada, dia pergi buang sampah. Dah benda tak ada nak pergi buang benda lagi. Benda ada baru nak pergi buang. Jadi benda tak ada, nak pergi tak ada kan benda tak ada. Sekarang ni anak Tuhan tak ada pada azal. Isteri Tuhan tak ada. Kudrah yang mentakdakan. Dah ada kaitan. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah. Mungkin je. Benda yang harus ada, benda yang harus tiada. Ni takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau orang tanya berkaitan dengan kekuasaan Allah pada perkara mustahil. Ni orang learning ni dia pelik. Kalang dia jadi mengarut. Dia kata Tuhan kuasa segala-gala perkara. Segala-gala perkara mungkin je, harus ada, harus tiada je. Dah kita ngaji, dia kata Tuhan kuasa segala-gala. Tuhan kuasa tak nak buat anak seorang ke Tuhan? Dah Tuhan kuasa kan? Tuhan kuasa tak nak buat isteri ke Tuhan seorang? Kuasa tak? Kita nak jawab kuasa timbul anak, timbul isteri ni mustahil. Nak kata Tuhan tak kuasa, tak berani nak sebut Tuhan dengan tak kuasa ni. Cuba ni. Tuhan tak kuasa. Takut nak sebut, mana boleh sebut Tuhan tak kuasa. Dah sebut Tuhan kuasa, tubik anak, tubik bini, pelik pula jadi ni. Jawab kan ni? Kalau tanya kita. Siapa perekat ditanya, dah Tuhan kuasa segala-gala perkara, Tuhan kuasa tak nak mematikan Tuhan sekejap. Ni kata bengong-bengong ni. Tuhan kuasa segala-gala. Tuhan kuasa tak nak buat satu benda. Tuhan buat benda tu biar berat. Siapa Tuhan pun tak nak akal. Ni kata jeng belaka mikir ni. Jadi banyak sangat terlampir. Sangat terlampir. Sekarang ni Tuhan kuasa nak buat satu benda, tapi Tuhan buat jangan buat berat sikit-sikit. Berat. Habis berat. Siapa Tuhan tak nak akal. Tuhan boleh nak buat benda berat gini. Tengok kan ni? Bukan Tuhan buat benda berat yang masih lagi Tuhan boleh akal. Tuhan kuasa nak buat benda yang berat. Habis berat. Siapa Tuhan pun tak boleh nak akal. Ni. Mari mana soalan tak tahulah. Dia benda-benda mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Nak jawab kuasa tak kena, nak jawab tak kuasa tak kena, sebab bukan bidang kuasa kudrah. Habis kata. Kita kata nak jawab kuasa, bidang kudrah, berjawablah kuasa. Kalau macam kita kuasa dah buat tu, bidang kita kata kuasa. Kita kuasa dah buat benda tu, bidang kita dah, tapi kita learning dak apa nak gagah mana dah, tak boleh nak buat dah. Tapi kalau tanya kita, mu kuasa dah buat satu benda yang bukan bidang kita, kita jawab kuasa tak kuasa? Tak boleh jawab sebab bukan kerjaan kita. Kita akan jawab bidang kita je, boleh ke tak boleh, kuasa ke tak. Jadi hak mustahil ni tak kait dengan kudrah Allah. Nak jawab kuasa tak betul, nak jawab tak kuasa pun tak betul. Nak jawab kata Tuhan kuasa buat anak tapi Tuhan tak buat, salah jawapan tu. Tuhan kuasa buat bini, buat isteri tapi Tuhan tak buat, salah. Sebab benda mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh lemah tak, sebab bukan di bawah kekuasaan kudrah. Macam ginilah. Ni buat misal je lah, buat bandingan. Dia kata pisau tu tajam sangat, mahal sangat pisau tu. Soho pisau ni tajam. Boleh dia nak kerak besi? Tak kena tanya gitu. Sebab besi ni bukan bidang kuasa pisau. Tupu pisau. Tak boleh nak kata gitu. Sebab besi ni dia kena cari apa ni? Meseng apa panggil? Meseng besi lah makna.
Lesen besi bagi ke apa? Kita pun nak katalah pisah tupuh sebab tak boleh nak kerat besi. Tak kena gitu. Itu bukan kerja pisah. Main duk besi gitu. Oh, kalau memang kerja pisah. Tapi tak cekak nak apa ni? Tak cekak nak irih. Tak ada apa. Apa tupuh gelenyeh. Gelenyeh dok. Gelenyeh, bukan gelenyah, gelenyah lain. Apa ni? Gelenyeh. Mana ni? Kan ada kan benda tak cekak nak apa ni? Tupuh gelenyeh. Boleh kata itu benda tu kerja pisah tu. Tapi pisahmu tupuh sangat lama tak asah. Gi kau asah. Kita boleh katalah tupuh. Sebab apa? Sebab itu kerja pisah. Sebab apa siapa tak nak buat? Tapi kalau besi, tupuh pisahmu. Besi tak boleh kerat. Tak kena. Sebab itu bukan bidang dia. Jadi benda mustahil tak berkait dengan kudrah Allah. Kudrah Allah tiap-tiap mungkin. Apa dia mungkin ni? Benda yang harus ada. Bukan yang wajib ada. Zat Allah dan sifat Allah. Bukan mustahil ada. Hak harus. Hak harus ni ke apa? Ni hak di kita sekarang ni. Ni mungkin ni. Hak di kita sekarang ni. Apa yang berlaku di kita ni panggil mungkin berlaku ni. Benda harus berlaku. Ni apa yang berlaku di kita sekarang ni. Tadilah duduk Tuhan buat. Ni kudrah. Bangun Tuhan buat. Bernafas Tuhan buat. Melihat Tuhan buat. Mendengar Tuhan buat. Semua ni. Bergerak nadi Tuhan buat. Berkelip mata Tuhan buat. Berfungsi organ tubuh Tuhan buat. Sebab apa? Itu dia panggil mumkinun belaka. Ni kita bicara rukun iman yang ke-6. Kita bicara dahulunya di wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah. Mana kesemua perbuatan Allah? Benda-benda yang harus. Bukan kata tak ada isteri kepada Allah, tak ada anak pada Allah, itu perbuatan Allah. Tak kait, itu benda mustahil, tak kait dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya berkait dengan mumkinun, benda-benda yang harus ada, harus tiada. Hak berlaku semua ni dipanggil mumkinun belaka. Tapi bila sebut kata mumkinun, kita jadi keliru pula dah. Mumkinun ni apa benda? Ni hak semua ada ni. Melainkan hak wajib zat Allah dan sifat Allah. Melainkan hak mustahil anak si Allah. Hak tu bukan hak kudrah. Hak lain daripada tu semuanya adalah datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengada, Allah yang meniada. Mengada meniada ni bukan mengada meniada zat. Mengada diam, meniadakan diam. Mengada gerak, meniadakan gerak. Mengada kenyang, meniadakan kenyang. Mengada lapar, meniadakan lapar. Itu mungkin belaka. Jadi semua yang berlaku, ada tak ada ni, semuanya adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Tuhan buat? Membetuli kehendaknya. Qada Allah pada azal. Itu iradah. Kemudian sifat yang ke-8 di hadapan sifat iradah. Tuhan berkehendak, Tuhan menetapkan, Tuhan memutuskan, membetuli ilmu pula. Dia gitu, 3. Semua yang berlaku ni Tuhan buat segala-galanya. Apa yang Tuhan buat membetuli bertepatan dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Sifat yang ke-8 sifat iradah, Allah yang menentukan di hadapan tu yang bertentang ni makna membetuli dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, kudrah, iradah dan ilmu. Duduk di kudrah, iradah serta ilmu. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kudrah, iaitu lemah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.